Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Hazmi, 22000160. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu pencemaran sungai di Malaysia. Please enjoy. Baiklah, kita akan membincangkan tentang isu pencemaran sungai di Malaysia. Okey, pertama kali kita akan melihatkan tentang kes terkini di Malaysia, iaitu bertajuk Lagi Pencemaran Sungai Selangor, Loji SSP 1, 2 dan 3 dihenti tugas. Di sini kita dapat melihat yang seperti mana kita tahu, tiada air di Selangor. Dimaklumkan Loji Rawatan Air LRA Rantau Panjang SSP 1, 2 dan 3 telah dihenti tugas pada jam 12.20, 12.45 tengah hari November 10, 2020, berita awal. Jadi kes yang berlaku ini baru lebih kurang 2 minggu ya. Jadi yang melibatkan 3 rantau panjang SSP. Kami baru menjumpai lokasi ini kira-kira 30-40 minit yang lalu, yang memulakan bau. Di hulu sana tak ada bau dan di sini bau bermula. Jadi ada 3 pipe yang kami tengah selidiki di manakah punca pipe ini, dan pegawai-pegawai di pelbagai agensi, jawatan alam sekitar luas, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan pelbagai pihak yang ada sini sedang berusaha untuk pastikan kita tahu puncanya lah. Dan ini menyebabkan pencemaran ini menyebabkan bau yang kuat, yang persisten ya. Jadi sampai ke loji pun masih ada bau. Jadi kalau kita boleh tutup ini sekejap lagi sebelum hujan, kita insya-Allah akan tutup punca yang menguruskan hal yang berkaitan dengan punca pencemaran, lokasi, penyambungan pipe dan semuanya semua ada. Kuasa span luas dan sebagainya. Jabatan Alam Sekitar juga sedang melakukan sampling, mengambil sampel untuk disiasat lanjut dan sebagainya. Dan sampel itu akan dibawa pada masa yang sama. Sebenarnya cameraman, selain kita menunjukkan sampel itu, pemantauan secara udara sedang dijalankan di kawasan ini, dan mungkin saya boleh gambarkan ini adalah parit agak besar sebenarnya, dan mungkin ia mengalir terus ke sungai dan ia menyebabkan Baik, seperti mana yang dilihat dalam video, air-air yang mengalir daripada longkang itu akan mengalirkan bau sulfur yang boleh mengakibatkan pencemaran lah. Pencemaran yang boleh mengefek kadar pemasukan air di dalam setiap perumahan. Jadi pihak berkuasa perlu menghentikan saluran-saluran air. Jadi itu yang menyebabkan Selangor tiada air pada waktu yang tertentu. Jadi terdapat juga video-video yang viral daripada aplikasi TikTok yang telah terjebak akibat daripada punca bekalan air Selangor yang telah. Hari ni kita akan belajar simpulan bahasa ya. Saya suka simpulan bahasa. So yang pertama, air yang dicincang tidak akan putus. Maksud dia, cikgu bohong. Betul lah saya cakap. Apa yang saya tipunya? Kalau betul air yang dicincang tidak akan putus, sebab apa Selangor punya bekalan air selalu putus? Cikgu ke ni? Jadi ini adalah salah satu video-video yang telah viral di dalam TikTok, dan terdapat pelbagai lagi jenis video yang viral yang mengungsikan tentang isu-isu semasa di Malaysia. Apa itu pencemaran sungai? Pencemaran sungai adalah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat yang kimia disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pebejar, cecair dan gas. Baiklah, seperti mana yang kita lihat, ini adalah bentuk ataupun rupa sungai yang masih lagi jernih dan masih lagi boleh diguna. Jadi ini pula adalah bentuk sungai yang telah dicemar. Seperti mana yang kita lihat, perubahan warna yang sangat ketara daripada biru kejernihan kepada kemungkinan kelabu, hitam dan pelbagainya. Baiklah, seterusnya, apakah punca dan akibat pencemaran sungai di Malaysia? Jadi rakyat Malaysia
tidak akan mengaku perbuatan mereka. Tak kisahlah Malaysia ataupun negara-negara lain, manusia sebiasanya tidak akan mengaku perbuatan mereka. Jadi apa yang mereka akan buat? Mereka akan saling menuduh antara satu sama lain, dan seterusnya mengakibatkan kepada pergaduhan. Baiklah, kita mula kepada isu pertama, iaitu pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Jadi pembuangan sampah sarap ke dalam sungai disebabkan oleh sikap yang mengambil mudah terhadap suatu, sikap masyarakat zaman sekarang yang mengambil mudah terhadap pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan perkara seperti sungai tersumbat, bau busuk dan perubahan warna yang berlaku seperti mana kita lihat di slide sebelum. Sikap malas di kalangan masyarakat mengakibatkan kejadian ini mudah berlaku. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, masyarakat zaman sekarang malas untuk bergerak ke kawasan pembuangan sampah. Jadi untuk memudahkan mereka akan buang sahaja sampah ke dalam sungai tanpa memikirkan. Seterusnya adalah pembuangan sisa-sisa toksik daripada kilang dan industri yang menyebabkan kes ini berlaku. Hasil daripada perkilangan dibuang ke aliran sungai Bambiran menyebabkan pencemaran sungai. Jadi hasil-hasil toksik yang dibebaskan daripada kilang akan terus mengalir ke dalam sungai mengakibatkan pencemaran sungai. Hal ini memberi kesan terhadap kehidupan akuatik yang menjadi sebahagian daripada semua makanan manusia. Dia telah mengefekkan, dia telah menjejaskan kehidupan akuatik, dan justru itu akan mengakibatkan kekurangan semua makanan bagi manusia. Takkanlah manusia nak makan ikan yang telah dicemar, bukan? Jadi pelbagai bahan kimia yang dibebaskan boleh mengundang kepada penyakit yang kronik terhadap individu dalam kehidupan seharian. Jadi kita kalau boleh bagi mengelakkan pencemaran sungai, kita boleh mengelakkan pelbagai jenis masalah yang lain. Jadi ini adalah contoh-contoh pencemaran sungai daripada kilang-kilang yang membebaskan ataupun mengalirkan sisa-sisa toksik. Seterusnya, pembalakan. Seperti mana anda tahu, pembalakan ialah pemotongan pokok-pokok secara berleluasa. Jadi pembalakan yang berleluasa juga menyebabkan hakisan tanah dari aktiviti kerja tanah yang tidak terkawal. Akar daripada pokok yang bertujuan untuk mencengkam tanah ditebang mengakibatkan tanah menjadi lemah dan lembut. Struktur tanah yang lemah tersebut akan mudah terhakis dan mengalir bersama air hujan ke sungai menyebabkan sungai menjadi cetek. Seperti mana yang dah tahu, sungai-sungai kita sekarang ni mesti semua dah warna coklat kan. Itu adalah antara sebab-sebab ataupun punca-punca daripada pembalakan. Sungai yang cetek akan dilimpahi ketika hujan dan boleh mengakibatkan banjir kilat. Nampak? Jadi pencemaran air boleh mengakibatkan banjir kilat. Pelbagai jenis masalah ditimbulkan oleh pencemaran sungai, ataupun kita boleh gelarkan sebagai pencemaran air lah. Baik. Ini adalah contoh-contoh pembalakan secara berleluasa yang mengakibatkan warna sungai menjadi coklat ataupun dipanggil sebagai keperangan dan menjadi cetek. Seperti mana kita tahu, kita sudah bincang punca-punca dan akibat. Bagaimanakah cara untuk mengatasi pencemaran sungai? Mari kita lihat. Baiklah. Pada mulanya, undang-undang. Pihak kerajaan perlu mewujudkan undang-undang melarang pembuangan sampah ke dalam sungai seperti memberi denda RM5,000. Hal ini boleh mengakibatkan boleh memberi impak terhadap masyarakat supaya tidak membuang sampah secara sewenang-wenangnya. Seterusnya, ibu bapa. Tanggungjawab sebagai ibu bapa perlu memberi didikan kepada anak tentang pemeliharaan sungai. Seperti mana, seperti contoh, ibu bapa boleh membelikan, menghadiahkan buku kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga boleh membawa anak dan isteri ke kawasan berhampiran sungai untuk berkelah dan sebagainya. Seterusnya, sekolah.
Pihak sekolah juga sewajarnya memupuk nilai-nilai murni dalam penjagaan sungai kepada anak murid yang masih lagi jahil terhadap dunia. Jadi, pelbagai perkara-perkara ini perlu dipupuk dari sekolah lagi. Tugas sebagai seorang guru untuk mendidik anak-anak yang berjaya dari segi akademik dan kurikulum. Namun begitu, tugas seorang guru juga untuk mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berwibawa dan memikir secara wajar tentang pencemaran ini. Seterusnya kita ada media massa seperti Facebook, Instagram dan juga YouTube. Baik, pihak media massa perlu memupuk dan memberi pendedahan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kepentingan sungai. Seperti mana yang kita tahu, iklan-iklan yang sentiasa berada di YouTube ataupun Instagram juga boleh diberikan sedikit ilmu tentang pencemaran sungai dan kepentingan sungai di kalangan masyarakat. Baiklah, kesimpulan yang kita ada pada hari ini ialah air itu merupakan sumber asas yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Selain manusia, kehidupan akuatik maupun darat sangat memerlukan air untuk terus hidup. Bukan sahaja manusia yang memerlukan air untuk hidup. Jadi, kenapa manusia sahaja yang merosakkan air, sedangkan kehidupan akuatik tidak menjejaskan kehidupan manusia? Baik, untuk pencemaran air hanya memberi keburukan semata-mata. Pencemaran air tidak pernah memberikan faedah kepada kehidupan seharian kita. Jadi, mengapa kita perlu mencemarkan air sedangkan mencemarkan air itu tidak memberikan impak positif terhadap kita? Jadi, marilah kita sama-sama menjaga sungai kita bagi mengelakkan sebarang malapetaka. Seperti mana yang kita tahu daripada surah Al-Qamar ayat ke-49, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi sebagai umat Islam, saya cakap sebagai umat Islam, telah diciptakan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita sesuatu yang menurutnya ada ukuran. Jadi setiap perkara yang Allah cipta kepada kita ada kepentingan masing-masing. Jadi adalah salah bagi kita sebagai seorang umat Islam untuk mencemarkan ciptaan-ciptaan Allah. Itu juga adalah sebahagian daripada jadi telah belajar sedikit demi sedikit tentang pencemaran sungai di Malaysia. Jadi apakah tindakan yang anda wajar lakukan sekarang? Jadi tindakan yang sewajar yang anda lakukan sekarang adalah untuk sharekan video-video ini kepada rakan-rakan anda supaya anda dapat menyebarkan ilmu yang penting ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.